Ajar kita macam mana? Lepas kita usaha, adakah kita biar saja? Tawakal. Kita tawakal. Kita banyakkan berdoa. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berserah. Okey, itu saja sedikit pasal surah Al-Insyirah ataupun surah Al-Nashrah yang boleh Ustaz kongsikan. Ustaz harap mungkin lepas ni kamu balik nanti boleh amalkan selalu, dan semoga apa yang kita amalkan ni Allah dengar rintihan kita dan menjadi satu doa yang bantu kita dalam peperiksaan lagi, insya-Allah. Lepas tu pada malam ni Ustaz nak share manakah peperiksaan kamu semakin dekat, satu perkara yang Ustaz nak kongsi tentang beberapa perkara persediaan ataupun beberapa perkara yang kamu kena buat, iaitu yang pertama sekali, kamu hendaklah menjaga hubungan kamu. Faham tak? Menjaga hubungan kamu dengan Allah, menjaga hubungan kamu dengan orang di sekeliling kamu, seperti ibu bapa kamu, seperti guru-guru kamu, dan juga kawan-kawan kamu. Macam mana kita nak jaga hubungan kita dengan Allah? Siapa tahu? Solat 5 waktu, doa 5 waktu tu jangan lupa. Ya, setelah itu apa lagi? Solat hajat. Betul. Macam-macam lagi. Kita usaha kita dalam mendekatkan diri pada Allah, baca Quran, solat tahajud. Tahu solat tahajud? Solat tahajud ni kita dirikan pada waktu tengah malam. Betul. Okey, solat fardu ni antara cara kita nak mendekatkan diri kita pada Allah dengan kita menjaga betul-betul solat kita ni. Macam mana cara kita nak jaga solat kita? Macam mana kita nak jaga subuh kita? Macam mana kita nak jaga waktu zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isyak kita? Macam mana? Sudah tentu kita jangan tinggalkan. Ada tak? Mungkin ada di kalangan kamu masih lagi meninggalkan solat. Kalau kamu belum balik, dimaafkan. Tapi kalau kamu sudah balik, dosa itu kamu akan tanggung sendiri. Kemudian solatlah pada waktunya. Okey. Kalau kamu nak menjadi orang berjaya, kamu mesti solat. Kamu biasa dengar azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah solat, marilah berjaya. Falah tu maksudnya berjaya. Jadi sebelum kamu nak berjaya, kamu mesti solat. Banyak orang yang cemerlang pada hari ini, tapi sebenarnya dia gagal. Gagal macam mana? Mungkin dia boleh skor A banyak, penuh. Kalau UPSR 5A full, dia tapau semua. Kalau PSR A, mungkin dia boleh dapat semua mumtaz. Berapa mata pelajaran untuk PSR A? 10. 4. Lebih banyak mungkin dia boleh dia boleh skor semua tu, dapat mumtaz. Tapi kalau dia tak jaga solat, tak ada guna. Mana yang lebih baik? Kita menjadi orang yang berjaya dalam keadaan kita diredai Allah, ataupun kita menjadi orang yang berjaya dalam keadaan kita dimurkai Allah. Mana kamu nak pilih? Diredai Allah. Diredai Allah atau dimurkai? Mana? Diredai Allah. Kita berjaya diredai Allah. Kalau orang tu berjaya tapi dalam masa sama Allah murka pada dia sebab dia tak jaga solat, dia tinggalkan apa yang Allah suruh, itu sebenarnya lebih teruk lagi daripada orang yang gagal tapi dia diredai oleh Allah. Begitu lagi, lebih rendah lagi taraf dia. Lebih baik orang tidak usaha, tak berjaya, tapi dalam masa sama Allah redha pada dia. Jadi hendaklah kamu jaga solat kamu. Kemudian solat tahajud. Sayyidina Umar pesan, kenal tak Sayyidina Umar Al-Khattab? Kenal. Dia merupakan khalifah daripada Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Selepas zaman Nabi, selepas wafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Sayyidina Umar pesan pasal solat tahajud ni? Kelebihan dia amat besar. Barang siapa yang mengerjakan solat tahajud, niscaya akan Allah anugerahkan dia 5 kebaikan di dunia dan 4 kebaikan di akhirat.
Nak tahu tak apa dia kebaikan yang di dunia? Yang pertama, orang yang solat tahajud ni, Allah akan jauhkan dia daripada sebarang penyakit, InsyaAllah. Yang kedua, di wajah dia tu akan ada wajah ketakwaan. Tahu tak ketakwaan? Wajah orang yang soleh ni wajah orang yang bersinar. Dia percaya. Memanglah bukan macam yang soleh, tapi kamu boleh nampak orang yang orang yang alim ni, orang yang banyak amalan dia ni, lain wajah dia tu. Bukan nak kata cantik, kadang-kadang tak cantik pun, tapi orang tengok muka dia, wajah dia, orang rasa lembut, orang rasa tenang. Betul tak? Ada tak pernah kamu tengok wajah orang macam tu? Tak semestinya dia handsome, tak semestinya kena handsome macam Era Aziz. Handsome macam Ustaz pun boleh juga, walaupun kita tak handsome. Okay. Kemudian dia akan dikasihi oleh orang-orang di sekelilingnya. Nak tak diri kamu disayangi oleh orang di sekeliling kamu? Nak tak diri kamu disayangi oleh kawan-kawan kamu? Nak tak diri kamu disayangi oleh guru-guru kamu dan juga ibu bapa kamu? Jadi seterusnya, dia dimurahkan rezeki dalam agama. Okey, lepas tu saya nak beritahu PSRA ni dan juga UPKK ni, kita sekolah agama ni kita belajar pasal apa? Pasal semuanya berkaitan dengan agama, betul tak? Sudah tentu apa yang kita belajar ni sangat mulia. Kamu kena ikhlaskan di hati kamu. Sebab tu bila solat tahajud, insya-Allah rezeki dalam agama. Contoh, rezeki dalam kejayaan UPKK, rezeki dalam kejayaan PSRA. Itulah kelebihan solat tahajud. Kemudian percakapannya akan mengandungi berhikmah. Percakapannya akan mengandungi hikmah. Maksudnya dia dikurniakan kebijaksanaan. Maksudnya kalau kamu nak rasa nak Allah jadikan diri kita ni cepat pandai, nak kita ni cepat faham, nak apa yang kita cakap ni bermakna, amalkan solat tahajud. Solat tahajud ni waktu saya cakap waktu malam, biasanya dalam pukul berapa? Agak-agak 1:03. Pastinya 2-3 pagi ya? pastinya bukan lepas subuh lah. Yang pastinya bukan lepas subuh kan. Okey. Nabi sebut 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir ni dia kira dalam area pukul 3 ataupun 4 pagi. Lepas sembahyang, kamu pergi lepas sembahyang Isyak, elok kamu tidur, lepas tu cuba untuk bangun solat tahajud. Okey, itu dia 5 kebaikan yang akan kamu dapat semasa di dunia. Yang pertama tadi kita sebut pasal jauhkan diri daripada penyakit, wajah kita berseri-seri, kemudian kita akan dikasihi, kemudian kita akan dapat rezeki yang luas, kemudian kita punya percakapan akan menjadi berhikmah. Maksudnya kita cakap ni tak sia-sia lah. Bagaimana pula dengan di akhirat? Orang yang rajin mengerjakan solat tahajud ni, iaitu yang pertama, apabila dia dibangkitkan daripada kubur, wajah dia akan berseri-seri. Nak tak diri kamu, wajah kamu penuh dengan apa? Kan kalau kita dah masuk kubur, mayat tu akan diratah oleh cacing-cacing, betul tak? Jadi kalau kamu nak bila dibangkitkan daripada kubur, kamu nak wajah kamu jadi elok ataupun dipandang mulia, kerjakanlah solat tahajud. Kemudian dipermudahkan titian sirat. Tahu tak titian sirat ni? Titian sirat ni dia punya atau ibarat jambatan. Tahu jambatan? Berapa dia punya ketebalan dia? Dibelah 7. Berapa? Selai rambut dibelah 7. Pandai. Satu selai rambut dibelah 7. Okey. Kalau kamu nampak rambut pun, contoh dibuat jambatan ni, daripada tak kisahlah, daripada sini ke sana ke bawah tu parit yang luas. Kamu rasa mustahil tak nak lalu? Selai je.
Tak, ke akhirat bukan kita fikir dengan logik akal. Bukan kita fikir, mana mungkin kita boleh lalu. Tapi semua tu bergantung dengan amalan. Jadi kalau kelebihan solat tahajud ni, orang yang rajin solat tahajud ni, dia punya kelebihan dia di akhirat, dia boleh melintasi titian sirat tu selaju kilat. Macam mana kilat laju? Macam tu. Tapi kita tak dapat bayang lah kilat macam mana yang sebenarnya. Okey. Kemudian rajin-rajinkanlah membaca Al-Quran. Semula-mula ibadah ialah dengan membaca Al-Quran. Nabi pesan hati kita ni mudah berkarat, macam besi mudah berkarat bila terkena air. Begitu juga dengan hati kita. Jadi cara kita nak menerangi hati kita dengan kita memperbanyakkan baca Al-Quran. InsyaAllah hati kita akan menjadi terang. Orang yang baca Quran ni, kalau kamu nak tahu dia punya kelebihan, satu huruf je akan digunakan 10 kebajikan. Baru satu huruf. Yang rajin kamu baca setiap hari tu, kalau kamu ikhlas kerana Allah, Masya Allah, tak terkira, betul tak? Jadi Rasulullah pesan, Rasulullah dia kata, aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maknanya kalau kamu baca, kalau kamu ni sangat malas lah nak baca Quran, kamu pasti ada baca alif lam mim saja pun dengan penuh ikhlas, dengan penuh niat tu kerana Allah. Dengan baca alif lam mim saja kamu dah dapat 30 kebajikan. 10 kebajikan tu kita tak tahu apa. Mungkin kebajikan dalam kita dipermudahkan untuk jawab dalam periksa. Boleh, betul tak? Betul tak? Mungkin kita mudah untuk ingat apa yang kita hafal. Betul? Mungkin kita kebajikannya Allah tolong kita dengan mengeluarkan Allah, kebetulan kita baca banyak, semua yang kita baca masuk dalam tu, masuk dalam soalan. Kemungkinan, boleh jadi kemungkinan. Kemudian yang pertama tadi saya sebut, kita jaga hubungan kita dengan siapa? Allah. Okey, bagaimana pula kita nak jaga hubungan kita dengan ibu bapa kita? Mentaati mereka. Dengan kita mentaati perintahnya keduanya, dengan kita menjaga hatinya, merendahkan suara di depannya. Rasulullah cakap, barang siapa yang berbakti pada kedua ibu bapanya, maka kebahagiaanlah habuannya dan Allah akan pun panjangkan umurnya. Jadi ibu bapa ni, ibu bapa lah yang melahirkan kita. Ibu kita lah, bukan ibu bapa. Ibu kita yang melahirkan kita 9 bulan, bersusah payah menyekolahkan kamu. Jadi sudah tentu lebih patut lagi kamu menjaga hati kedua-duanya. Jangan sekali-kali kamu menyakiti hati keduanya. Walaupun wala taqul lahuma uffin. Pernah dengar ayat ni? Tak pernah. Okey, maksudnya ada ayat ni ada dalam Quran, saya tak ingat surah apa. Tapi maksudnya, dan janganlah kamu berkata pada kedua-duanya walau hanya dengan perkataan sekalipun. Pernah tak kamu cakap macam tu dengan ibu bapa kamu? Mungkin pernah, mungkin tak sengaja, mungkin tak sedar. Walaupun sikit. Okey. Jadi Allah kata jangan kata walaupun kata sekalipun. Apatah lagi kita menengking mereka. Betul tak? Apatah lagi kita cakap, nantilah mak nak tengok uping-uping dulu. Kalau kamu rasa ada kerja ataupun ketika tu mak kamu suruh pergi kedai, lepas tu kamu tengah ada kerja, mana lebih elok? Kamu cakap secara kasar ataupun kamu cakap dengan mak kamu, mak boleh tak tunggu sekejap, saya ada kerja sikit. Takkan elok? Mungkin mak kamu boleh faham, mak kamu boleh terima. Bukan bermaksud kita tak boleh nak cakap apa-apa.
selagi kita hidup, selagi ibu bapa kita masih hidup, kita wajib taat. Selama mana apa yang ibu bapa kita suruh tidak bercanggah dengan perintah Allah. Kalau ibu bapa kamu suruh baca buku, apa hukumnya ketika itu? Kamu kena baca atau tak? Baca. Kalau ibu bapa kamu suruh jangan pergi sekolah, jangan pergi sekolah saja-saja tanpa sebab, ataupun ibu bapa kamu cakap janganlah kau solat, jangan kau solat, Kena solat juga. kita kena ikut ke tak? Tak boleh. Okey, sebab tu saya cakap kita wajib taat pada kedua ibu bapa kita selama mana tidak bercanggah dengan perintah Allah. Tapi dalam bab menghormati kita wajib. Macam mana sekalipun, sama ada ibu bapa kita ni melayani kita dengan baik ataupun tidak, kita wajib hormat. Faham? Hidup ni kena ada keberkatan daripada kedua ibu bapa kita. Seterusnya, menjaga hubungan kita dengan guru. Ni bertipu apa ni? Ustaz, bertipu apa? Di mana yang get? Okey. Ustaz ringkaskan. Kalau ikutkan banyak lagi. Ustaz sebut pasal dari segi persediaan. Pertama sekali, dari segi pelajaran kamu, ulang kaji tu jangan putus-putus. Sepanjang masa yang ada tu, pandai-pandai curi masa. Pandai tak curi masa? Maksudnya ada sikit masa terluang pun, walaupun dekat dalam contoh mak kamu tengah masak, kamu tunggu makan, masa tu pandai-pandailah baca, walaupun tak nak hafal. Ataupun kamu tengah tunggu kakak kamu ke abang kamu dekat toilet, kamu nak mandi, tunggu, ambil masa baca. Faham? Okey. Kemudian banyakkan berdoa. Siapa yang tak berdoa ni degil, siapa yang tak nak berdoa ni, Allah kata dia tu orang yang sombong. Sebab Allah sendiri kata dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, akan aku perkenankan. Allah kata mesti aku akan perkenankan. Sebab Allah takkan boring. Kalau kamu minta duit belanja, minta apa-apa dengan kawan kamu, lama-lama kamu segan tak dengan kawan yang sama? Ataupun kawan kamu rasa boring tak? Ataupun kawan kamu rasa macam dia ni asyik minta aku je. Tapi Allah tak macam tu. Allah siap suruh lagi kita minta. Sebab Allah